Assalamualaikum. Kaifa halukum jami'an? Okey, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, video ni khas kepada yang tak dapat join saya punya kelas voice chat tadi. Okey, so hari ni kita akan bincangkan, saya akan terangkan cara-cara menjawab latihan 40 dan 41 dekat kitab Nahwu awak muka surat 58 dan 59 safhah Samaniyata wa khamsun ila tis'ata wa khamsun. Okey, untuk teruskan pembelajaran hari ini, saya nak awak sila buka kitab Nahwu awak, muka surat 58 dan 59 dan sila pegang pensel masing-masing. Untuk saya terangkan. Okey, jom kita tengok dekat muka surat 58 terlebih dahulu. Okey, ini awak punya soalan betul. Okay, saya akan terangkan maksud kehendak soalan. So, sila dengar dan tulis maksudnya. Okey, yang pertama, ini ya. Kawin min indika sab'a jumalin mufidatin yahtawi kullu minha ala kalimatin mimma sumi'a anil arabi ta'nisuha mimma ta'rifu. Kawin. Bina. Okey, bina. Min indika, dari diri anda sendiri, awak kena bina sab'a jumalin mufidatin, 7 jumlah ayat lengkap, 7 ayat lengkap. Yahtawi, yang terdiri ataupun mengandungi kullu minha, setiap daripadanya, ala kalimati mimma sumi'a anil arabi ta'nisuha mimma ta'lif. Okey, setiap ayat tu mesti mengandungi kalimah-kalimah yang kita belajar pada kelas yang lepas. Ingat tak? 20 kalimah yang kita belajar, iaitu isim simai muannas. Okey, yang kita dengar perkataan yang tak ada pun alamat ta'nis, tapi orang Arab kata ia adalah muannas. Boleh tengok awak punya nota. Okey, ataupun boleh tengok awak punya kitab muka surat 56. Kita belajar pada kelas yang lepas sebelum cuti sekolah hari itu. Okey. So, muka surat 58 ni, dia suruh awak buat 7 ayat. Okey, buat 7 ayat. 1, 2, 7 ni. Buat ayat sendiri, jumlah mufidah. Okey, menggunakan perkataan yang kita belajar pada kelas yang lepas. Okey. Nanti jadi saya akan terangkan macam mana nak bina jumlah mufidah tanpa kesalahan. Ada formula. Saya akan share awak 3 formula nak buat, nak bina jumlah mufidah. Okey, sampai sini faham dulu soalan. Okay, fahamkan kena soalan dulu. Okey. Seterusnya kita pindah dekat muka surat 59. Muka surat 59 ni, okey, apa pula dia punya arahan? Okay, arahan dia apa? Ij'al kulla kalimatin minal kalimatil atiyah fi jumlah mufidah. Maksudnya apa? Ij'al, jadikan. Kulli kalimah, setiap perkataan minal kalimatil atiyah, daripada perkataan-perkataan berikut fi jumlah mufidah, pada ayat yang lengkap. Jumlah mufidah adalah ayat yang lengkap. Okay, yang tadi muka surat 58 disuruh awak buat ayat sendiri. Perkataan pun awak boleh pilih mana perkataan yang kita belajar pada kelas yang lepas dekat muka surat 56. Manakala muka surat 59 ni disuruh awak buat apa? Suruh awak buat ayat jumlah mufidah tapi menggunakan perkataan yang dia dah bagi kat sini. Okey, so nombor 1 ad-daru, nombor 2 an-naru dan seterusnya. Okey. So sebelum awak buat ayat, awak kena fahamlah apa perkataan yang dia berikan. Okey, tulis dulu maksud, saya akan beritahu maksud dia. Okey, yang pertama, ad-daru bermaksud rumah. Okey, an-naru api. Hindun adalah nama perempuan. Okey, orang Arab adalah nama perempuan, nama dia Hindun. So, Hindun ni adalah nama isim insan. Okey, nama orang. Okey, as-saburah adalah papan tulis. Okey, tak kisah papan hitam ke papan putih, tak kisahlah. Yang penting dia papan tulis. Fatimatu. Fatimatu bermaksud, apa Fatimatu? Adalah nama orang. Tak ada masalah, dia adalah nama orang perempuan. Al-Qa'su, okey, dia adalah isim Arab. Isim Arab yang sumi'a alati an Arab. Tak ni, yang kita belajar. Yang 20 perkataan tu. Maksud Qa'su? Ya, Qa'su bermaksud gelas. Okey, al-bi'ru maksud dia telaga. Bi'ru maksud dia telaga atau perigi. Al-rihu bermaksud bau ataupun angin. Okey,
Kesemua-semua perkataan ini, ke-8 perkataan ini semua adalah isim mu'annas. So, awak kena buat jumlah mufidah mu'annas. Bukan jumlah mufidah muzakkar. Okey, macam mana nak buat jumlah mufidah ni? Okey, ada formula dia. Okey, jom kita tengok formula yang saya akan kongsi dengan awak pada hari ini. Okey, jumlah mufidah ni saya akan kongsi dengan awak ada 3 formula. Maksud jumlah mufidah? Jumlah bermaksud ayat. Mufidah adalah yang difahami. Ayat yang lengkap dan difahami. Okey, tengok contoh yang pertama. Formula yang pertama adalah ayat awak mesti dimulai dengan kalimah hazihi. Bermaksud ini. Kenapa hazi tak guna hazah, Ustazah? Sebab kita nak buat jumlah mufidah mu'annas. Sebab semua isim kita guna sebentar lagi semua adalah isim mu'annas. Sebab itulah kita guna hazihi. Okay, hazihi zaid ismu. Maksudnya apa? Hazihi tambah isim dia adalah jumlah mufidah. Okay, contoh sini hazihi tulis hazihi. Tambah isim. Okay, isim yang pertama mestilah isim mu'annas yang kita telah pelajari. Mestilah isim mu'annas yang telah kita belajar. Contoh saya ambil ainan. Okay, ainan maksud apa? Mata. Okay, isim kedua mestilah kata nama yang menerangkan keadaan ataupun sifat isim mu'annas yang kita pilih. Okay, contoh kat sini saya ambil jamilatun bermaksud cantik. Ini mata yang cantik. Ini mata yang cantik. Okay. Ayat ni difahami tak? Faham kan? So, dia adalah ayat yang lengkap. Kalau ayat tu dah difahami, dia dikira sebagai jumlah mufidah. Nak macam tulis dia? Okay, ni formula dia. Nak tulis ayat macam mana? Macam ni. Hazihi ainun jamilatun nuqtah. Okay. Ayat awal mesti diakhiri dengan nuqtah. Sampai sini faham? Okay, formula pertama ada 3 je. Hazihi, zaid isim. Okay. Awak kena ingat isim awal mesti isim mu'annas. Isim kedua adalah isim yang menerangkan keadaan isim mu'annas yang kita pilih. Okay. So, ni adalah contoh yang kedua untuk formula yang pertama juga. Saya ambil hazihi tambah ardun tambah wasi'atun. Maksud wasi'atun luas. Ini bumi yang luas. Ini bumi yang luas. Okay. Faham? Ini adalah formula yang pertama. Nanti saya nak awak salin semula nota ni. Saya kongsi ni dalam buku tulis awak ya. Okey, seterusnya formula yang kedua ialah ini. Okay, tadi haza tambah isim kan. Okay, ini pula adalah isim harfu jar isim. Okay, isim tambah harfu jar tambah isim. Okay, isim pertama misalnya isim mu'annas yang kita dah belajar. Harfu jar. Okay, apa itu harfu jar? Contoh dia harfu jar. Saya bagi contoh ni. Okay, ada 5 ni. So, apabila mana yang sesuai untuk ayat awak nanti. Okay, harfu jar. Selepasnya adalah isim kedua. Isim kedua adalah isim yang melengkapkan ayat awak. Okay, kat sini apa? Jom kita tengok harfu jar saya contoh bagi awak. Okay, ala. Ala bermaksud di atas. Tahta bermaksud di bawah. Amama bermaksud di hadapan, fi di dalam, khalfa di belakang. Ini semua adalah harfu jar ataupun nama lain adalah isim zaraf. Itu awak akan belajar nanti. Sekarang awak tahu dia adalah harfu jar sahaja. Okay, so nak buat ayat dia, just ikutlah formula ni. First awak kena pilih isim. Okay, maknanya isim apa? Pertama mesti isim mu'annas yang kita belajar. Okay, ini saya ambil bi'ru. Okay, ambillah bi'ru. Okay, bi'ru. Lepas tu harfun jar. Pilih salah satu yang mana awak nak sesuai. Kat sini saya ambil amama. Saya ambil amama. Di hadapan. Al-biru, telaga itu. Amama bermaksud apa? Di hadapan. Isim kedua, ambillah apa-apa perkataan. Okay, dekat sini tak kisah dia mu'annas ke muzakkar. Okay, dia tak ada apa-apa efek pun. Suka hati awak. Okay, saya ambil syajar, roti. Okay, lepas perkataan harfun jar, baris perkataan seterusnya mesti diakhiri dengan baris bawah. Dia majrur. Okay. So, ayat mufidah jadi apa? Al-bi'ru amama syajarati. Al-bi'ru amama syajarati. Samalah. Okay. Faham? Telaga itu di hadapan pokok itu. Okay. Telaga itu berhadapan di hadapan pokok itu. Okay. Faham? Jadi, ini adalah contoh kedua bagi formula yang kedua. Sama juga. Al-ka'su
ala maktab. Gelas itu di atas meja. Nampak? Tak kisah apa ini. Tak kisah apa dia nak mu'anas ke muzakkar. Tapi yang pertama ni mesti isim mu'anas yang kita dah belajar. Okay, lepas isim mu'anas letak harfun jar. Lepas tu letak isim yang menerangkan ayat tersebut. Jelas? Okay, lupa cakap dengan awak. Okay, contoh yang saya bagi nombor tadi. Yang ini kan. Okay, yang hazi ainun jamilatun hazihi ardun wasi'atun ni. Okay, awak boleh salin ayat ini dalam muka surat 58. Okay, 58 nombor 1 dan 2. Ini saya dah bagi jawapan free ni. Just salin kat sini. Okay, nombor 3, 4. Awak kena buat ayat sendiri menggunakan formula nombor 1. Okay. Maka nombor 5 dan 6. Awak salin contoh yang ini. Salin contoh ni dekat ayat nombor 5 dan 6. Salin sahaja. Saya bagi jawapan dah ni. Salin sahaja. So, ayat nombor 7, awak kena buat sendiri menggunakan formula ini. Okay, jelas? Okay, so, dah set dah muka surat 58. Manakala untuk muka surat 59, okay, awak boleh gunakan formula 1, formula 1, formula 2 dan juga formula 3. Okay, formula 3 ni hanya untuk kalau isim mu'anas dia tu nama orang. Isim mu'anas dia nama orang. Macam tadi dekat muka surat 59 ada 2 nama orang perempuan. Betul? Siapa dia? Nama dia Hindun dan nama dia Fatimah. Okey, Hindun Fatimah ni kita gunakan formula ini. Kita gunakan formula ini. Okey, formula ini macam mana? Fi'il tambah fa'il tambah maf'ul bi. Maksud fi'il. Okey, fi'il adalah kata kerja. Kasih awak pilih apa-apa kata kerja yang awak dah belajar. Dan pastikan kata kerja awak mesti diakhiri dengan ta ta'nis. Menunjukkan dia adalah kata kerja untuk mu'annas. Okey, saya ayat sini tabahat. Jadi tabahat. Tabahat setelah memasak. Okey, fa'il ni letak nama orang yang dalam contoh macam tu. Hindun ke, Fatimah ke, okey. Lepas tu maf'ul bi adalah ayat yang melengkapkan, menerangkan pasal perbuatan yang dibuat oleh si fa'il. Fa'il adalah pelaku. Siapa yang buat kata kerja ni? Okey. Kat sini saya ambil fil matbah. Telah memasak Zainab dekat mana? Di dapur. Okey. Sejak ini apa? Tabahat Zainab fil matbahi. Kenapa matbahi? Sebab sebab ni adalah harfun jar. Sebab tu kena matbahi. Okey, jelas. So, itu sahaja. So, untuk soalan yang muka surat 59 ni, okey, kan ada 8 kan? So, nombor 3 ni, awak boleh je ambil ayat tadi yang contoh saya share tadi yang Tabahat Zainab fil matbah tu, awak tukar nama Hindun dekat nombor 3 ni. Tabahat Hindun fil matbah. Okey? So, faham? So, yang lain semua awak buat sendiri. Ikut formula yang saya berikan. Okey, ada 3 formula buat ayat kan? Formula 1, formula 2 dan formula 3. Formula 1, 2 gunakan kalau kata isim mu'anas tu adalah bukan nama orang. Bukan nama orang. Nama benda ke, nama tempat ke. Kita guna nombor 1 dan nombor 2 punya formula. Kalau nombor 3 kita gunakan kalau isim mu'anas dia adalah nama orang. Seperti Hindun dan Fatimah. So, itu sahaja ke sekolah awak. Ingat, awak dah kena siapkan muka surat 59 dan muka surat 58. Dah siap ni salin, dah siap buat ayat dia. Lepas tu buka pula buku nota awak, tulis halil dan tarikh dan salin nota-nota yang saya kongsikan dalam grup. Okay, salin semua dalam grup. Okay, salin cantik. Jangan salin sambil lewa. Okay, so itu sahaja. Kalau ada apa-apa yang tak faham, yang tak jelas, okay, boleh tanya saya, okay? So, syukran jazilan. Jazakumullahu khairan kasiran. Ma'assalamah wa ilal liqa.